Hi, Assalamualaikum. Oh my god guys, I think it's been so long since I do live with you guys. I think ada nak almost seminggu kan? Apa khabar semuanya? Puasanya macam mana? Okey ke tidak? Kakak kau tak make up hari ni, tak puasa. But I just wanna go live today with yelah kan, tak adalah nak masak-masak tengah hari pula. Aku ingat aku nak masak awal lagi pukul 12.30 ni kan. So hari ni kita nak sembang je because saya janji hari tu nak cerita pasal perjalanan hidup saya. Before this, siapa yang dah tengok, saya cerita daripada zaman saya sekolah, zaman saya sekolah rendah, zaman saya kena bully, zaman sekolah rendah saya masuk pertandingan menyanyi, kalah. Lepas tu kita cerita pasal jangan bising boleh tak? Lepas tu kita cerita pasal pasal apa lagi? Pasal kita cerita lawa pula kita pakai filter lah. Okay, lepas tu kita cerita pasal AF, zaman AF, macam mana kita melalui fasa AF tersebut after 17 years. So today kita nak sambung fasa era. Okay, ada ke siapa yang nak dengar? Hari ni masak apa? Seriously, saya tak tahu nak masak apa hari ni. Sebab aku bila nak live petang-petang masa masak tu macam gobok tu tak, macam gobok, and then I'll be nak rushing because I think sekarang ni macam free sikit sebab hari ni kerja sekolah budak-budak tak banyak pula cikgu bagi, so each ada 2-3 je. So jadi dah sebelum biasanya dalam pukul 2-3 macam tu baru siap dalam punya Google Classroom, but today diorang siap awal, so aku macam ada free time nak buat apa ni. Dan I think I nak sambung cerita. Boleh ke sambung cerita? Nak ke? Okay, kita zaman sekolah rendah, sekolah menengah, zaman EF, dan after that kita masuk ke fasa bekerja pula. AF sebelum adalah fasa tak bekerja. To be honest guys, saya tak pernah bekerja selain daripada saya my first work lah, kerja pertama saya adalah penyampai radio. I tak tahu penyanyi because to me AF tu, masa masuk AF tu bukan kerjaya saya. So the real kerjaya atau kerja yang pernah saya buat adalah penyampai radio. Sebelum ni lepas SPM kejap Altia dengan Akib, not too loud please, I'm talking because people cannot hear, because I can hear your voice at the background. Okay? Right, thanks. Puas, tak boleh marah, kena cakap baik-baik. Okay? So sebab masa saya habis Form 5, saya pernah nak minta kerja. Saya nak minta kerja dekat hotel masa tu, dekat hotel klasik dekat Muar. Sebab orang kata kan biasa kita nak tunggu SPM punya result kan, kita akan pergi minta kerja kan. So I cuba untuk pergi minta kerja. Tapi kau tahulah aku kan dengan cincin banyak, dengan tindik kening, apa semua. So bila datang interview tu, kau nak jadi receptionist ya, front desk ya masa tu. Tapi I berjaya layak untuk ke interview yang kedua. Tapi masa interview yang kedua tu cakap, okay, kalau you nak kerja sini boleh, kena buka semua cincin, kena buka semua subang. Because nak kerja hotel kena kan, kena nampak bukan sopan, nampak bersih. Bukanlah kata aku tak bersih, dia nak kena clear lah semuanya, cincin-cincin semua tak boleh lah. So dia cakap adakah ini yang ingin aku lakukan kan. So tapi sebelum saya sempat say yes to that, I rasa macam being me, I always like to be me, faham tak? Aku macam okay, tak apalah, mak cakap tak apalah nak, kalau kau tak nak ni, kita boleh je buat kerja lain ke apa, ataupun tunggu result SPM baru nak minta kerja ke nak. So at the end of the day aku pun tak kerja. So I tak pernah bekerja
Tak pernah bekerja sampailah aku habis AF. Dan kerja pertama aku adalah Era. Okay, baru nak masuk ke cerita Era. Okay, saya nak tunggu ramai lagi yang masuk ni. Okay, ada soalan boleh tanya soalan lagi berkenaan dengan apa yang kita cerita hari ni lah. Janganlah cerita ni pergi bazar Ramadan beli apa. Masa Ramadan tiada. So lepas habis AF, ya, kalau korang recap balik saya punya cerita pasal AF, saya guys, you guys just next to each other. No need to shout to each other. Just talk. Okay, just talk like that. Like that is fine. That volume. Cool? Okay. Takkan nak bercerita kat dapur pula kan, panas, tak masak kan, ada benda yang masuk dalam mulut aku ni kan. So lepas tu kat mana tadi? Save tak live yang lepas. Save tak live yang lepas maksudnya apa tu? Cerita zaman braces sekali. Semua kalau sempat ini sampai buka puasa kita bercerita, boleh? So okay, lepas habis AF saya pergi interview untuk menjadi penyampai radio. At first I was afraid, I was petrified lah, bukan nyanyi. At first saya tak nak pun, kalau tengok daripada recap saya cerita tu, saya tak nak pun kerja masa tu. Sebab masa tu saya memang busy, saya memang banyak undangan menyanyi. Menyanyi ke kan? Tapi memang masa tu lepas AM memang banyak undangan untuk menyanyi. Dan saya rasa macam aku nak ke kerja penyampai radio ni, because I tak pernah kerja tetap Isnin hingga Jumaat, kadang-kadang weekend kerja, tak pernah kerja, tahu tak? Kehidupan kau memang tak pernah kerja. So lepas AF tu umur I 19 tahun masuk ke 20 tahun, saya turn 20 tahun masa dekat dalam AF. So bila habis AF and then kita habis AF dalam bulan 10, bulan 6, 7, 8, 9 bulan 9, bulan 10 macam tu habis. 10, 11, 12 bulan 10, bulan 11, bulan 12 tahun 2003. Busy ni, setiap hari, setiap minggu undangan menyanyi, 3 bulan undangan menyanyi. Sampai I tak ingat bulan 11 ataupun bulan 12 saya dipanggil untuk try untuk jadi penyampai Era masa tu. Abang Bat yang kata, Nana, why don't you try this, dia kerja Astro lah, why don't you try this audition, sebab dia nak cari penyampai. Okay, so saya pun fikir tanya dengan Abah cakap, fikir long term, adakah kau nak akan jadi penyanyi, adakah this is kejayaan yang kau nak. So saya cakap why not give it a try, because Abah cakap give yourself a challenge yourself to do something else kan. Mana tahu kau akan lebih suka, mana tahu rezeki kau kat situ. So alhamdulillah saya dengar cakap Abah, saya pergi audition di Astro masa tu, sebab studio Era, Sina, Mix, Hits, Light FM semua dekat Astro tingkat 2. Lepas tu saya pergi audition tu, saya di audition oleh Silen Paul, orang yang terakhir datang audition tu. Dan saya tak tahu saya dapat ke tak. Dia ada macam bagi, I tak ingat, bagi skrip ke untuk kita baca. So saya start baca, and then saya interview dengan Silen tanya nenek-nenek. Okay, dan habis. And then cut the story short, aku terpilih. Okay, 5 orang yang terpilih untuk menjadi penyampai Era untuk tahun 2004. Kira macam new batch of Era 2004 tu. Sebab masa tu Abang Najman, Abang Jamal Zamaluddin, masa tu dia nak buat satu radio baru. If I'm not mistaken, masa 2004 tu Radio Sina nak buka. Masa tu dia Era je kan. So Sina nak buka. So Halim Osman ada, Halim tak, tak, sebab masa saya masuk Halim dengan Khairil masih lagi dekat Era. So ada few daripada Era dipindahkan kepada Sina sebab nak buat radio baru. So dia nak ganti untuk orang yang masuk dekat Radio Sina tu. Yang terpilih masa tu adalah saya, Nila Kurnia, Farah Fauzana. Orang semua ingat Farah Fauzana kerja radio awal pada saya. Tak ya, kita masuk same day Farah Fauzana, Kiran dan juga Rostam, ataupun saya panggil dia Pak Tam. Sampai sekarang lekat nama dia. Ya, aku memang suka bagi nama kat orang tu lekat. Macam Pak Nil, Pak Aznil, Pak Nil. Okay, Pak Tam, Rostam jadi Pak Tam. Okay, sebab memang nama panggilan dia. Linda On, dia dah awal dah. Linda On memang ada dekat Era. Linda On, Khairil Rashid, Halim Osman, Jamal Jamaluddin, siapa lagi, Najman, semua masa tu dah dekat Era. So ni batch baru tahun 2004.
Okay, so 5 orang penyampai baru yang terpilih lepas audition yang dia buat untuk menjadikan new face of Era lah, on top of masa tu I think Halim masih lagi, Cray masih lagi, Linda On masih lagi. So kita 5 orang ni akan masuk untuk menggantikan siapa-siapa yang digantikan masuk kat Sina. So kita bermula pada Januari 2004, 5 hari bulan kalau saya tak salah, kalau masih kuat ingatan saya 5 ataupun 6 hari bulan. Januari 2004 hari pertama saya ke udara. Qudsi Akaha masa tu dah bos. Dia dulu pada Era dia. Era ni dah lama kan, tahun 1994 second aku masuk 2004. So Qudsi Akaha masa tu dia jadi bos dah. Silempau pun dia dah jadi masuk behind the scene dah. Dia dah jadi program manager masa tu kan. So dia tak ke udara lagi. So that's why dia nak new faces for Era. FBI masa tu dah tak ada kot masa tu. Rasanya tak ada, masa tu dia ada. Okay, tak nak cerita pasal orang lain, kita cerita pasal kita. Cerita pasal kita. Teringat lagu DJ Era Bahu Baru. Bahu, okay. Kat situ jumpa Brian. Sabar, ni baru 2004, aku jumpa Brian 2007. Okay, so bila masuk kerja hari pertama memang takut. Sebelum kita masuk kerja, okay, aku nak cerita benda ni ni memang kira macam highlight sikit dalam kehidupan aku, sebab aku will never forget. Okay, untuk masuk new station, nak mengenalkan announcer baru dan sebagainya, mesti kita kan ada photoshoot kan, nak letak kat website, nak letak dekat ini dan sebagainya, kena ambil photoshoot. So ingat lagi masa tu kita kena ada fitting dekat Sungai Wang kalau tak salah. So 5 orang, Nana, Nila Kurnia, Farah Fauzana, Kiran dan Pak Tam. Diorang ni okey lah kan, masa lagi fitting tu pergi fitting sama-sama lah. Aku tak akan lupa semua penyampai yang baru masa tu yang aku ingat. Farah Fauzana memang tak suka aku. Dia akan jalan dengan orang lain, dia tak nak jalan dengan aku, dia tak suka. Aku tak tahu masa tu, seriously I don't know that Farah adalah antara salah seorang yang benci aku masa tu. Okay, aku terasa hati masa dekat Sungai Wang tu, tak ada siapa nak jalan. Aku jalan seorang-seorang je. Kita kan datang ramai sama, tapi kan nanti Nila akan jalan dengan Kiran, Farah akan berimpit dengan diorang. So akan seorang. Aku pun macam okey lah, tak apalah kan. Mungkin sebab kita tak kenal lagi masa tu. So bila dapat cerita, sebenarnya apa kata kita telefon Farah Fauzana supaya aku tak nak jatuh fitnah di bulan-bulan puasa ni. Kan aku buat cerita Kau sabar jap. Nak tak kita telefon Farah? Dia tak online pula kat sini kan. Ya. Assalamualaikum Farah Fauzana. Waalaikumsalam. Farah Fauzana, Ya. boleh dengar tak? Hello? Kau dengar tak suara ni? Aku dengar. Kau dengar. Okay, Farah Fauzana, aku ada satu request sebagai sahabat baik kau. Wow. Okay, sebab sekarang aku tengah live Oh, live dekat mana? dekat Instagram. Oh, okey, baik. Okey. Kenapa aku tak tengok kau punya live sekarang? Kau busy, aku faham. Okay, sini short and sweet. Sebab aku buka kau punya live? apa dia? Perlukah aku buka kau punya live? Tak apa, cerita macam ni pun boleh. Kau nak masuk live pun boleh, suka hati kau. Sebab aku nakkan pengakuan ikhlas kau. Sebab aku tengah cerita fasa aku dekat Era ni. So ni baru permulaan cerita ni. Kau dah tahu dah aku nak tanya kau apa kan? Okay, bring it on. Come on. Okay. Apa dia? Kecoh lah semua orang nak tahu. Dia sibuk hal rumah tangga kita, kenapa? Tak apalah sis. Ke kau nak live? Boleh tengok muka kau. Tak payahlah. Aku macam tak bersiap hari ni. Baik. Sebab kalau aku live nanti kan macam aku takut orang tengok aku je. Orang tengok aku je. Wow, hebat. Of course. Okay, Pon macam ni. Pon pula. Sorry, tak keluar. I panggil Farah Fauzana Pon. Okay, cerita dia macam ni. So, bila kita dilantik sebagai 5 penyampai untuk mewarnai era yang baru, sebab masa tu penyampai yang lama, dia orang buka Sina kan masa tu kan. So, macam Betul. Abang Jamal Jamaluddin, Najman semua diserap masuk kat Sina. So, dia nak gantilah penyampai baru masa tu. 5 orang, kau, aku, Nila Kurnia,
Mila Kurnia dan Kiran. Kiran dan Pak Tam, Rostam. Ya. Kan? Okay, 5 orang. Ya. So sebelum kita nak start kerja pada Januari 2004, kau ingat ke berapa bulan? Wow. Apa wow? Okay. Ingat. Okay, baik. 5 bulan Januari to be exact. Masa hari pertama kita on air tu, sebelum kita nak on air tu kan kita kena pergi ada photoshoot dan sebagainya kan. Kita kena pergi fitting kat Sengawang kalau aku tak salah. Kau tak nak jalan dengan aku, semua orang tak bercakap dengan aku. Okay, masa tu aku tak tahu pun. Sampai pengakuan ikhlas daripada kau, sebenarnya kau benci aku. Kau ceritakan sikit benda tu. Sebab orang kata aku bohong. Ya ke Farah Fauzana tak suka Nana Mahazan masa tu? Kau cerita. Tak suka ya dia sampai bagi tahu dekat Silent Paul bos kita masa tu Ni. Okey, satu benda bila kita dah menyayangi satu sama lain, kita tak boleh ingat terlalu detail kebencian dahulu. Tapi apabila aku tahu kau sayang aku sayang kau sekarang, tapi sehingga detail pergi ke Sengawang, beli kasut, beli barang aksesori pun kau ingat lagi. Oh, susah hati aku. Sebab benda-benda ni sebenarnya yang menguatkan aku sebenarnya. So I will never forget kalau benda tu kita kesan lah. Tak adalah aku marah kau ke apa. Aku totally understand. You know me. Aku tahu ramai orang tak suka aku kan. Tapi masa tu konsepnya kau bagi tahu Silen kau tak nak kerja dengan aku. Kepada anda yang saya menonton live IG Nana Mahazan, dia ada 2 benda bila kita kata I tak suka you. Okay, always remember that. When people say to you macam I don't like you lah, benda tu tidak mengganggu. Dia tidak menjadi masalah. Tapi bila ada orang berkata straight to your face, aku benci kau, perkataan benci itu sangat besar. So saya melalui satu proses kesilapan. Kau nak suruh aku menangis ke kat sini? Tak, sebab aku tak nak jatuh fitnah. Sebab aku nak cerita ni datang daripada tuan badan dia sendiri. Sebab nanti bila aku ceritakan aku exaggerate lebih. Kau tahu lah aku kan drama queen. Faham. Betul. Sebab kalau aku cakap aku benci kau, tapi kalau kau cerita kau akan cakap aku benci kau lagi. Dia benci. Memang dia akan exaggerate. Aku tak cakap macam tu. Aku cakap memang aku benci kau. Faham ke perbezaan dia? Okey. Sakit hati. Ya. Sebab apa aku cakap ni, aku benci lah. Ini saya cakap saya pernah benci Nana. Sebab ini puncanya salah Astro. Saya salahkan Astro. Tapi kalau sebagaimana kita salahkan Astro juga, tapi sebenarnya kalau kita tengok benda tu sebagai benda baik, Astro juga yang merapatkan kami. Kan? Nampak tak? Astro lah punca saya tak suka Nana, tapi Astro lah puncanya persahabatan Farah Nana tu kat situ. So nampak tak? Nasib baik Astro buat baik balik. Kalau Astro tak ambil kita kerja, memang Astro nak kena dengan kita. Itulah. Okay, ada orang tanya sebab apa sebenarnya Farah Fauzana tak suka Nana Mahazan masa tu. Kalau kau tak kenal aku pun kau tak suka. Sukalah. Korang semua takkan tak tengok AF. Korang ni apa? Dia tak tengok AF ke? Tak tengok ke yang dia nyanyi? Dia nangis sebab boyfriend dia keluar. Dulu lah. Kawan dia keluar. Lepas tu nangis. Lepas dia nangis. Sibuk pula nyanyi lagu Hello Misha Omar. Kau tahu tak lagu Misha? Okay, sabar. Dia katakan dengan penuh kelembutan. Misha Omar adalah my favourite singer. In fact, saya pun kebetulan dan memang rapat dengan Misha Omar ketika belum dia menjadi Farah Fauzana dan ketika Misha Omar belum lagi meletup. Tapi saya memang minat Misha Omar. So bila si budak Nana Mua ni pergi nyanyi lagu Misha Omar kat AF, nangis. Aku macam kenapa kau ni nangis macam tu? Profesional lah. Cik macam marah kan setelah kita menonton dekat TV emotional. Kalau dulu ada Twitter, mungkin nama Nana Mahazan tu dah dia trending meletup sebulan. Aku lah antara grupus yang paling kuat. Tapi sebab ketika itu dia selepas sekadar menonton. But then itu punca dia juga. So kita salahkan Misha Omar. Kita salahkan Misha Omar pula. Kalau tadi kita salahkan Astro, sekarang kita salahkan Misha Omar. Nak kena aku telefon Misha Omar pula ke apa? Dia tak kata dia tak suka aku tau. Apa dia? Nak kena telefon Misha Omar pula ke? Dia tak kata dia tak suka aku, kau je. Tak ada. Sekarang ni masalah dia, punca dia Misha Omar. Sebab dia, aku suka Misha Omar. Kalau aku tak suka Misha Omar, aku tak gaduh dengan kamu. Kenapa situ? Faham dah. Faham Astro kan? So, kalau tadi punca dia Astro, baik dah. Lepas tu masalah kedua dia Misha Omar. Saya tak patutnya kita marah Misha Omar. Sebab aku suka dia. Apa Misha nyanyi lagu payah lagu tu tak?
Orang tak boleh nyanyi lagu dia. Sekali ni nampak ke? Ni semua salah Mishoma ni. Okay Pon, cut the story short. Cut the story short. Lepas tu kita dah bekerja. Tapi masa bekerja tu memang kita tak kawan. Sebab Farah Fauzana masa tu shift dia lain. Kau buat shift graveyard. Masa tu pukul 6 pagi sampai 12. Pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi dekat Era. Aku tak nak cakap ke kenapa aku dapat 12 tengah malam. Kenapa kau dapat kerja pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi tu? Sebab masa tu aku kerja 1 hingga 6 petang. Okay, cerita? Okay, punca dia sebab aku yang tak nak kerja dengan kau. Sebab sepatutnya kau kerja dengan aku. Sama-sama waktu petang. Yang kau kerja 3 jam tu je. Yalah, Nana Mahzah kerja 3 jam je sebab dia superstar. Taklah Farah Fauzana. Masa tu Farah Fauzana, awak patut kerja dengan dia. Tak nak lah saya kerja dengan dia. Silempah saya nak kerja seorang. Okey, boleh kerja seorang. Aku kerja malam-malam betul. Sebab sebab bagi aku graveyard shift kau. Sekiranya kau bagi tersiling kau tak nak kerja dengan aku, lepas tu kau kena kau kena kerja sebelah malam lah sebab kau tak nak kerja dengan aku kan, sebab kau benci aku masa tu lah kan. Betul. Dalam kehidupan kadang-kadang bila sebenarnya dalam kehidupan tu Allah dah buat perancangan cantik. Dia dah bagi dah. Kau kerja 3 jam je. Dapat gaji banyak tu tak kira lah banyak-banyak kau dapat, tapi 3 jam je. Dah cantik dah peraturan dia. Tak nak sebabkan perasaan hatred, you are just not happy with other people. You know, kau lebih suka buat benda lain. Kononnya dengan harapan, takkanlah bos nak bagi aku tanya tak best, mesti dia bagi aku petang ataupun selepas Nana kononnya, ataupun mungkin Nana 1 jam setengah, Farah Fauzana 1 jam setengah. Dia takkan rapat, dia takkan sama sebab saya juga bagi tahu kat sini saya tak nak dengan Nana. Faham? Dia tanya kenapa kita tak nak dengan Nana. I just want to be with her, that's all. Macam itulah lebih kurang kan. So, kalau kau nak ambil aku kerja, aku tak nak kerja dengan Nana macam tu. Betul macam tu. Lepas tu bila aku kata betul baik cantik tengok elok-elok dah bos bagi kau 3 jam kerja, tapi sebab kau punya perasaan tak bagus kat dalam badan, okey boleh kau kerja seorang-seorang, dah dapat dah apa yang kau minta. Tapi kau seorang dekat dalam satu stesen tu kerja 6 jam live 12 malam sehingga 6 pagi. Itu yang paling kita cari. Tapi gila, aku tak tahu macam mana cabaran kau kan, kerja pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi siapa yang telefon? Ramai. Tapi ada gangguan ke? Tak ada. Aku rasa dua takut aku. So, alhamdulillah sepanjang 1 tahun aku kerja, aku tak pernah diganggu. Aku rasa dia orang takut lah dengan budak ni. Budak ni kan? Mungkin juga dia lebih gila lagi. Dia lebih hantu pada hantu. So macam tu lah. Okay, ada soalan? Itu mengajar. Lepas tu, bila benda tu, pengalaman yang kita dah lalui, pengalaman tu, lepas tu aku cuba mengamalkan konsep kasih sayang. Because hatred so is not good. Macam tu lah. Everything is all about love. If you see that thing penuh kebencian, dia akan reflect pada diri balik. Semua pun negatif. Macam Profesor Moh yang cakap, kalau kita nampak orang tu positif lah balik. Itulah. Macam sekarang ni aku tengok anak. Elok je. Okay, soalan seterusnya. Lepas tu? Macam ni kita boleh baik? Soalan dia, orang tak sabar atau macam mana kita boleh rapat dan baik? Bila masa kita baik pula? Setelah. Sebab itu orang kata dalam percintaan bunyi dah macam lesbian dah. Tapi maksud saya dalam perhubungan persahabatan tu, tak kisahlah dalam apa pun persahabatan, kalau nak bercinta ke dari segi jiran tetangga ke, dari office mate ke, sekolah ke dan sebagainya, kita kena bagi peluang untuk mengenali dan mencuba orang berkenalan dengan orang tu at least bagi 3 bulan contoh. Maksudnya give a try. Bagi dalam masa 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan juga kau cuba untuk berkawan, tapi yelah, kita kadang-kadang ramai juga kawan-kawan kat luar tu kan, cerita rasa-rasa artis. Kenapa yang tak rapat? Sebab kita dah cuba kawan tapi tak go. Kalau orang kita kata apa tak go. Tak boleh go lah. Tak sama. Tak go lah. Tapi bila saya bekerja, sebab ada juga kerja-kerja yang memang kau tak ada choice. Kau memang kena menghadap muka si Nana ni. So bila saya kerja macam tu, saya macam dalam keadaan terpaksa, tetapi saya bila kita kerja, we are very professional. So bila kerja macam tu, saya tengok macam there's nothing wrong pun dengan budak Nana Muar ni sebenarnya.
In fact, ketika saya dah mula rasa sayang dan suka dan because kita muda, kita dua orang je yang paling muda kat situ. Kan? So bila kita ni tiba-tiba ada seorang pula hamba Allah kebetulan merupakan manager saya. Manager saya pula yang berkata di depan Nana, di depan mata saya juga, yang dia tak suka Nana. Saya adalah orang pertama yang bangun seumpama peguam bela yang beraksi di mahkamah dan mengatakan saya objek. Wow. Mengamuk ya para Fauzana masa tu? Saya mengamuk. Cakap berani you cakap macam tu dengan Nana Dia cakap. Lepas tu manager saya terperanjat. Kenapa marah melenting? You kena say that to Nana, you know. You don't know her. Apa saya marah dia. Kan? Saya terperanjat. Saya terperanjat. My reaction was like that. Nana pun macam terpukul-tipik. Aku tak kisah lah. Dia cakap macam tu dengan aku dah biasa dah. Orang tak suka aku. Muka Nana macam sepuluh. Lagi saya marah. No Nana, you have to stand for yourself. Kau tak boleh buat muka kau macam ni. Kau datang, kau baik. Masa tu dekat mana? Dekat cafe Astro. Astro juga balik punca dia aku mengamuk. Ada orang tanya tahun bila? Tahun yang sama juga. Beberapa bulan lepas kita bekerja dekat Era. Sebab kau tak boleh lari sebab kita akan ada team meeting. Walaupun dia kerja pukul 12.30 malam. Tapi setiap every Monday kot. Monday ke Friday kita akan ada team meeting. Monday team meeting. So kita tetap akan jumpa. So bila kita dah kerja sama, and after that, you know, you realise aku sebenarnya tak adalah macam mana pun. And aku memang open untuk berkawan dengan semua orang nak kawan dengan aku. Sebab aku kan jenis macam kawan dengan semua orang masa tu kan. Aku tak suka nak benci-benci orang. And then we become close tak lama kan babe. Sebulan 2 je. Tak lama. Saya tu rasa kadang-kadang benda orang kita nak dapat dengan orang ni, kita tak perlu berusaha. Sebab dia macam it will come. Di maknanya kalau korang tu orang kata chemistry tu ada, dia akan masuk dia macam tu. Kalau dia samalah, macam sama juga dengan rakan kerja, rakan pasangan kerja, pasangan rumah tangga, pasangan kat sekolah, dalam group group work, you know. Biasalah kadang-kadang kan macam kita kat universiti ke time belajar, kita kena buat grouping. Apa pula, aduh tak suka. Sabar, jangan rasa marah. Betul. Ini saya sebab because I dah experience kan benda macam ni kan. Aku faham kadang-kadang ada student yang macam kena masuk pula dalam grup yang cikgu assign, ambil random 4 orang letak dalam satu grup. Lepas tu kita pula tak suka Nina ataupun Mamat yang dalam grup tu. Jangan. So jangan ada perasaan tu. Cuba relax, cuba letak diri korang sama, neutral, love each other, treat each other. Tapi kalau benda tu tak berlaku, it's okay, lepaskan. Macam tu. Faham. Sebab ada soalan macam mana Nana boleh tahu Fafa tak suka. Nana tahu tak Fafa tak suka Nana masa tu. To be honest, aku memang tak tahu Farah tak suka. Sebab dia tak cakap in my face masa mula-mula dia tak suka tu. Cuma sampai bila kita dah baik, baru dia buat confession, nangis-nangis, sebab-sebab cakap Pon. Lepas tu kita panggil each other Pon. Cakap Nana, sebenarnya aku nak mengaku satu benda, nak meluahkan, aku nak minta maaf. I tak tahu all this while dia been faking tau. Kita punya friendship ni fake sebenarnya masa mula-mula kerja tu, sampai kita orang baik. And then she confess that she don't like me last time sebab because of AF. Sebab you know, dia pun cerita lah pasal Misha whatever. Then only I know. Cakap oh wow, okay, patutlah aku nampak layanan sedikit dingin ya. Dan dia juga mempengaruhi orang-orang lain supaya jangan dekat dengan aku juga. Of course. Macam contoh aku, daripada aku dapat dengan kau, aku dapat dengan Linda On. Satu Malaysia dengan Linda On lah. Kan, tapi lepas dia dah buat confession, and my reaction was it's okay, fine, kita start from scratch, kita jadi, and after that kita become best friend because dia faham I faham dia pun. And then kita selalu lepak. Dia kerja pukul 12.30 malam, aku habis kerja pukul 4 petang. So pukul 4, 5 macam tu kita akan dinner sama. Lepas tu kan kita akan dinner, kita akan lepak nak bangsa masa tu, jatuh tergolek. Lepas tu macam teman Nana pergi date, kita double date. Semua lah. Orang ni tak. And the rest was history. But this experience in my life, aku will never forget pun. Sebab dia menguatkan aku punya persahabatan dengan kau. I appreciate. Aku rasa aku tak ada kawan baik dalam dunia hiburan ni selain pada kau. And Farah, I just want to share with you, Farah kalau dia care about orang, guys, Farah kalau dia care about orang tu, dia akan all out. Okay, dia protect aku. Kalau orang tak suka aku cakap kat depan, dia akan lawan. Dia pula yang jadi lebih lah, kau kenapa kau relax lah, orang tak suka aku, kau tak suka kau. Dia pula yang over.
Dia akan ikut, dia akan teman. Masa tu dia lah manager, dia lah PA aku manager, juga masa oh my god, manager. Baru aku tahu nak panggil Nana menyanyi. Banyak ni harga dia. Gila aku dapat duit. Lepas tu macam-macam tu lah saya tahu macam nak jadi seorang manager tu. PR macam mana. Tapi awak ni siapa? Saya manager dia. Sebab orang tak kenal sangat Fauzana masa tu, which I like it. So bila dapat dia tu, ya Allah tu aku tapi Pon, sebab hati kau mulia, apa nak duit kau macam tu. Betul. Tapi Pon, sebab kau mulia, guys. Tapi Pon, sebab kau mulia, Tuhan balas balik. And after that kau stop era, kau pergi hot, kau meletup. Farah Fauzana number one. Who else yang boleh lawan Farah Fauzana masa tu? ABP kau menang berapa tahun berturut-turut, Pon? Kau ni bawa malu aku lah. Tak payah lah kita. Betul. Sebab seorang Farah Fauzana sampai sekarang aku rasa tak ada orang yang sayang aku as a friend, yang always support. We don't have to see each other. Alah, aku dah sedih cakap pasal we don't have to always see each other. Tapi aku tahu kalau aku ada masalah, kalau aku ada benda nak cakap, aku tahu aku boleh pergi dekat engkau, Puan. Because you always there. Janganlah nangis gila. Sebab daripada tak suka jadi suka. Aku sayang kat kau lillahi ta'ala. Honest, aku tak ramai kawan. Yang really close memang lagi susah nak cari. And become so close. Kita buat business sama. Business kita tak jadi. We still tak gaduh, you know. Kita make sure kita ada for each other. Masa kau punya downtime, you know, masa fasa kau tak jadi kahwin ke apa, lama terlepas cerita, we always ada untuk each other. Walaupun masa tu kau station lain, kau dah kerja dengan Hot masa tu, aku kerja dengan Era. So persahabatan tu jadi susah sikit sebab dia kompetitor kan. Tapi and talking about this, since you mentioned about that, saya nak bagi semua orang tahu yang mana kedua-dua stesen, sajalah nak bagi tahu since kita datang kerja, kedua-dua stesen sangat risau akan persahabatan dua orang ni. Exactly. Hot pun bukanlah risau, diorang concern macam sebab saya rapat dengan Nana, saya kat Hot. Lepas tu Nana pun dekat Era, dia rapat dengan saya sebab secara umumnya kita kalau jadi best friend, kita akan cerita semua benda. Tak kisahlah hal pejabat ke, semua benda kita akan cerita. So mereka mungkin akan fikir, alamak takut strategi kat radio ni pun dia akan cerita kat Nana. Nana pula kononnya akan cerita kat ni. Tapi nak kata benda yang korang patut dengar, patut tahu, setiap kali kita berjumpa, once kita dah jadi kompetitor, hal radio tu boleh jadi cerita 0.005% dia keluar. Itu pun kalau terpaksa keluar. Betul. Lain tu mampus not talk about radio, just talk about us. Betul. Kita tak pernah, because kita one thing working wise, kita very work ethic kita memang very professional. Kita kawan is personal. Kita tak pernah bincang pasal kerja, and ada to a point sampai kita kena macam tak boleh rapat sangat. Kita tak boleh nampak keluar bersama because dia akan menjadi tak senang kepada company masa tu. Sedih tau. Kalau jumpa pun tak payah nak ambil gambar, semua tak payah jumpa. Sebab itu saya pula sejenis yang memang tak suka kalau saya keluar. Saya pula sejenis yang kalau keluar personal, saya takkan post. Sebab itu adalah momen personal saya takkan post tau. Right. So itulah fasa saya dah bersama Farah Fauzana. Nana, ala-ala aku rasa cerita kita ni Nana, aku nak cakap macam apa yang kau tengok aku sekarang, korang kena tengok aku macam, okay, sejujurnya sebagai mata manusia, kalau letakkan Farah Fauzana sekarang, Nana Mahazad sekarang, korang akan tengok, baiknya Farah Fauzana sebabkan appearance dia, okay? Tapi korang tak tahu apa yang berlaku sebelum itu. Okay, korang tengok Nana macam ni, korang tak tahu apa yang berlaku sebelum itu. So setiap orang ada face masing-masing. So itu kita digalakkan untuk if we have friends who have negative on you, Nana did a very good job. Dia pun tak benci saya. Kalau saya rasa dia benci saya dulu, mungkin kita akan lagi rapat. Sebab saya benci, dia benci lagi makin lama makin jauh. Tapi sebabkan Nana is so there, she tak kisah pun orang benci dia masih lagi terima. And then perubahan orang tu makin rapat. So orang akan berubah. So at the end of the day, don't judge. Never judge people. Always think positive. Husnuzon. Betul aku selalu cakap diri aku husnuzon. And if you keep on husnuzon, kau punya jiwa akan happy je. Percayalah. Betul. Ada soalan tanya, Nana sedih tak Farah keluar Era masa tu? I'm
sad. I was so sad. Tetapi dalam masa yang sama saya gembira because saya percaya rezeki itu adalah rezeki dia. Itu adalah peluang dia. Because sometimes kalau kita nak menjadi seorang yang lebih hebat, kita kena keluar pada comfort zone, kita kena keluar buat benda yang lain. Kita always accept challenge. To me, tapi kena ingat tau, masa saya keluar tu daripada era, saya pun tak tahu radio apa saya masuk. Saya pun tak tahu radio tu radio bagus ke tak. Saya masuk je. Ataupun lah pun kau okey pun jangan risau. Era ni nombor 1, dia akan jadi nombor 1 forever. Tengok sekarang ni macam mana kan. Biar aku tak tahu radio apa aku masuk ni. Radio apa pun tak. So tengok saya tak tahu pun radio apa. Saya tak beritahu kat Ana. Saya memang nak berisi. Tapi bila tanya radio apa tu Farah? Entah, aku memang tak tahu. Kau ni macam nak masuk radio. Macam kita lah dah pergi dekat tempat yang bagus, tapi nak pergi masuk radio yang satu lagi, tak tahu bagus ke tak. Tapi lebih kepada just wanna do something different. Macam itulah. Betul. Dan aku rasa itu adalah aku sebenarnya tengah tengok muka muka kau ni, sebab aku nangis gila. Sebab sebenarnya Pon, kenapa perkataan Pon dulu orang panggil nyah buat tu nyah. So kita fikir siapa yang Pondan ni, siapa yang nyah ni. So kita pun ramai kawan maknyah. Tak salah untuk kita berkawan dengan dia orang. Bukan dia orang pun baik, dia orang pun bagus kan. Tapi kelakar lah bila dua orang perempuan duk nyah. Siapa yang Pondan macam kan. So kita biasalah bila kita nak upkan sikit up sikit, Pon. tapi Pon tu macam manja lah. I tak ada Pon lain kecuali my Pon. My Pon is only one. I got one Pon, is Farah Farzana saja my Pon. You too Nanah Mazan, my Pon. I love you Pon. Wow, Syabir, sanggup tunggu Fafo live jam 12 malam. Kau sekolah dulu kat mana dik? Kena sekolah ke? Tak boleh kerja Okay, so dah aku memang suka bagi tahu kat orang aku benci kau. In fact, setiap kali tak aku memang bagi tahu. Sebab setiap itulah aku juga mau minta mereka mendoakan kita. Orang nampak? Nampak bila aku sekali aku cerita. Because aku rasa cerita kita, pengalaman kita, sebab aku rasa benda ni pengalaman orang lain pun lalui juga. Tapi pengalaman kita ni, since kita orang kenal, kita cerita je. Biar orang tahu. Memang aku akan bagi tahu banyak kali, memang aku tak suka Nana. Dia bukan again, ingat kawan-kawan, bukan tahap tak suka ya, tahap benci, which is not good. Itulah cerita dia. So Nana, whatever is it, I love you. I love you too Pon. Lepas tu kita host. Lepas tu kita, bila kita dah best friend tu, kita fly. Masa tu kita buat show lelaki together. Lelaki. Jantan sangat masa tu. Masa tu kakak drag. Bayangkan Nana memang girl. Saya memang macam, saya jiwa abang-abang, tapi dalam kakak-kakak macam tu. Luar je abang-abang, dalam kakak. Dan kita orang pernah jatuh kat bangsa ke debu. Tapi orang tak tahu tau. Orang nampak je aku macam abang-abang. Aku sebenarnya dalam adik-adik sebenarnya. Nana tu sebenarnya luar dia macam adik-adik cewek, tapi dalam dia lagi jantan sebenarnya. Kan. Aduh, terima kasih Pon kerana sudi berkongsi sikit dengan semua yang tengok live aku hari ini. Terima kasih. Baik. Nanti Amo nak tengok balik semula ni. Nak tengok mula mana pula? Lagi start. Baik. Okey, selamat puasa Pon. Kau buka puasa apa Pon? Kita dapat buka puasa sama, tapi disebabkan Nana selalu post makanan, aku hari ni cuba nak order yang tu lah. Sedap Pon. Popiah. Yes. Bye Pon, love you. Alright, thank you guys. Whatever is it, I just want you guys to help me to always, kalau kita sayang orang tu, apa kita just doa kat orang tu, and always support, never say no, never say hate, apa ke, just doa. Macam itulah. Okay? Baik. I love you guys. Love you Pon. Untuk kita akhiri, kita nyanyi lagu Bahu ke Bahu. Go, kau start dulu. Okay. Bilang, kau lah start dulu, kau penyanyi. Kau start dulu. Kau lah. Besok dah start kot. Okay, sabar. Aku rasa aku start juga. Kau memang tak ada kerja lain ke? Aku tengah nak masak lah. Aku tengah basuh baju lah. Aduh, kau ni. Nanti kita kena live sekali. Baik. Nanti kita baru buat video ya. Okay. Kita baru buat video terus. Okay.
Bye Pon. Okay, itu saja. Thank you. Take care. Assalamualaikum. Salam, bye. Okay, itulah fasa masa kerja dengan Farah Fauzana when I found out that she hates me that time. Okay, kita move on and kita forward je and then masa tu dia dah lepas pindah I kerja kat Era. Masa I kat Era I mula kerja dengan Silen Paul pukul 1 hingga 4 petang, dia masa kerja malam. And then we become really close, sangat-sangat rapat, bukan saja dengan Farah, I rapat dengan semua orang boleh terima saya masa tu kerja. Alhamdulillah, kita banyak tour satu Malaysia, kita ada jelajah Era masa tu. Dan masa tu juga saya, macam saya cerita sebelum, saya fall in love dengan kerja saya suka kerja saya suka bercakap. Dan saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih kerana bagi aku peluang untuk aku buat kerja yang aku suka. Sebenarnya bukan menyanyi sebenarnya yang kau suka, aku lagi lebih suka bercakap masa tu. Dan banyak sangat pengalaman saya kerja. Saya pernah kerja 1 hingga 4 petang. Saya pernah kerja pukul 4 hingga 8 malam dengan Jimmy Shanley. Okay, bila saya kerja 4 hingga 8 malam, saya ada satu titik hitam dalam hidup saya yang saya tidak akan juga lupa. Apabila masa dulu kita always live kan, live on, live cakap, kita tak record. So masa saya kerja dengan Jimmy Shanley, hi Jimmy, kalau Jimmy ada, I miss you. Jimmy dia punya perangai, dia akan masuk ke studio, dia akan bawa kasut. Ada 2-3 kotak kasut dia bawa, because dia ada banyak kasut, dia suka kasut agaknya. Cakap, kenapa kau bawa kasut masuk dalam studio ni? Dia akan tukar kasut tu jalan dekat dalam studio. Sebab kasut kalau kita tak pakai nanti kan dia rosak. So then I learn something about Jimmy Shanley. Kalau kau ada kasut, kau kena pakai dia selalu. So dia bawa few pairs. I tengok setiap malam dia akan bawa pukul 4 hingga 8 petang tu dia akan 8 hingga 12 tengah malam. Masa tu kerja malam 8 hingga 12 dia bawa kasut dia akan pakai kat dalam studio. Lepas tu lepas sejam nanti kan dia pakai kasut lain. Tu Jimmy Shanley. So masa saya kerja dengan Jimmy 8 hingga 12 malam, saya kerja dengan Jimmy Shanley 8 hingga 12 malam, ada satu titik hitam dalam hidup saya yang saya tidak akan lupa juga. Koleksi kasut dia cantik ke? Cantik, of course. Masa tu Malaysia tengah sibuk pasal nak ke bulan ke angkasa lepas. Masa tu dua angkasawan negara kita, sekarang Datuk Syekh Muzaffar, dan seorang lagi adalah siapa angkasawan kedua kita? Siapa? Dr. Faiz. Betul. Okay. So masa saya live, saya akan jaga konsol. Saya akan naikkan mic, turunkan mic, naikkan lagu kan. Itu jaga konsol lah, jaga tempat DJ tu lah kan. So Jimmy akan duduk opposite saya, kita partner. So masa live tu cakap masa tu malam apa Era letak muzik terkini kot ke pilihan ke apa benda tak ingat. So cakap okay, tahniah kita nak ucapkan kepada angkasawan pertama kita, Syed Muzaffar masa tu, dan juga angkasawan kita kedua. Saya tengah bercakap tu, this is what I learn from a hard way kan. Saya tengok paper, saya tengok newspaper, saya baca daripada newspaper. Kau live maksudnya saya baca pertama kali newspaper tu dah live. Sepatutnya sebagai seorang penyampai radio yang baik, kau kena faham dulu cerita tu baru kau cerita. Kau tak boleh live, kau ambil, kau baca. Sebab dengan itu, saya telah pun melakukan satu kesalahan yang sangat besar yang tidak boleh dimaafkan. Saya menyebut, dan angkasawan kedua kita adalah Datuk, dah Allah yarham dah, Jamaluddin Jarjis masa tu. Tapi tak sampai 04 saat saya minta maaf, saya cakap maafkan saya salah. Angkasawan kedua kita adalah Dr. Faiz. Tapi kesalahan telah pun dibuat. Mistake has been done. And after that, my phone masa tu non-stop ringing. Kutsi Akaha, Pak Tam, apa semua. Message, what did
you do, because ada orang lain semua dah telefon kementerian and everything. Masa tu I was in big trouble, walaupun salah sebut nama je, tapi it's a cara simple to say is kesalahan yang tak boleh patut berlaku kan, sebab kau salah nama. It's a fact, you should know. Sampai sekarang kau akan ingat angkasa kedua kita Dr. Faiz. Memang saya tahu masa tu, tapi masa saya baca, kadang-kadang kita punya train of thought ni laju daripada apa yang mulut kita nak cakap. So you know, when you baca newspaper kan banyak sangat wording. Aku just skip and baca nama yang salah, and I was like, maafkan saya. Angkasawan kedua kita adalah tak sampai seminit pun I did. Masa tu saya memang corrected myself on the spot juga masa tu, tapi tetap salah, tetap dah keluar, dan mengajar saya untuk jadi lebih mengajar saya untuk jadi lebih, orang kata lebih berhati-hati. Okay, lebih berhati-hati maksudnya you cannot do this kind of mistake. Tak boleh kan, sebab dia melibatkan benda tu besar kot kan, terjadi dekat negara kita, pasal angkasawan, takkanlah benda stupid mistake. So aku kena memo, if I'm mistaken, aku kena panggil lah dengan bos, dan saya buat permohonan maaf, dan adalah backstory dia. So I tak nak cerita tu, tapi nak bagi tahu yang kesalahan yang saya buat, because I'm not perfect, I know. Dan because of that dalam kehidupan kita belajar untuk menjadi yang lebih baik. Okay, tapi too bad I have to belajar dengan cara yang sangat ni lah, the hard way they say. So sebelum ni, lepas tu, every time before I go live, I will make sure apa yang aku baca, the fact is right. I will write it down first to be sure aku tidak akan membuat kesilapan. Kalau saya tak buat kesilapan tu dulu, mungkin saya pun tidak akan practice buat benda tu macam ni sekarang. Althea, can you please help mommy? Can you please take my charger upstairs? Thank you darling. With the extension as well, okay? Guys, kalau ni putus nanti kita buat live lain Susah juga jadi pengacara, ingat senang je depan kamera. Ni bukan depan kamera, ni radio Aku pegang, maksudnya aku pegang newspaper tu. Bukannya kalau pengacara kat TV kau tak boleh pegang apa-apa kan, kau kena cakap je, kalau ada cue card lah. But this is, kau baca tau, kau baca from newspaper pun kau salah. So maksudnya kau tak ada persediaan. So I admit that mistake, dan dan saya belajarlah daripada kesilapan tu. So antara fasa-fasa kehidupan saya dalam era yang saya ingat, I very supportive family in era dekat Astro Radio sendiri. I memang sangat cherish. To be honest, saya ada dapat tawaran untuk bekerja dekat radio yang lain juga masa tu. Saya tolak 3 kali. Sebab saya kata kalau kita toreh lah, tangan saya ni darah keluar warna hijau. Faham tak betapa loyalnya kau dengan Era? Because I love Era so much that time. Dan sayang saya kepada Era tu tak boleh berbelah bagi macam tu. So saya bekerja di Era daripada tahun 2004 sampai 2007. Saya berkenalan dengan Brian. Ada orang yang tanya bila. Apa tindakan yang you dapat lepas tu? I kena memo lah. Baby, where's the extension? The long thing. That one stay because cannot reach. So betapa sayangnya saya dengan Era. Lepas tu saya masih lagi bekerja. Saya bekerja pagi pula. Lepas saya kerja malam, saya kerja pagi pukul 6 pagi sampai 10 pagi dengan Adifa Ashla, dengan Kiran. I love these two bits. I sayang diorang. Adifa Ashla pula daripada season 1 AF juga. So kita yang brothers. Kita memang rapat. And then dengan Kiran sangat perfectionist. Dia sangat suka football. Dia memang sangat tahu anything about football. Kena tanya Kiran. And saya juga pernah bekerja dengan Pak Tam. Lepas Silen left, after Silen left, then kita bekerja dengan Pak Tam. Pak Tam dah tak ke udara masa tu. Dia lebih kepada belakang tabir. Dan kerja dengan Pak Tam pun best. I love Pak Tam ni adalah seorang bos yang sangat bertimbang rasa. I'm not saying Silen is not. Silen pun adalah orang yang paling senang untuk saya bekerja. Saya boleh bercakap apa saja dengan dia. Sama juga, alhamdulillah Tuhan kurniakan saya dengan
bos-bos yang best. Semua yang kerja kat Era tu semua best. Adalah yang tak best tapi better not best. Sekejap guys. Nanti korang tak sempat dengar cerita kakak. So macam mana aku nak cucuk ni? Okay, kita kena letak kat tripod. Kerja pagi senang tak nak bangun pagi? Okay, kalau kita kerja pukul 6 pagi, korang rasa pukul berapa kita kena ada dekat studio? Pukul 5 ya? 5 pagi ya? Dah solat Zuhur. Oh, okey lah. Boleh. Boleh pergi solat Zuhur dulu. Nak saya stop dulu ke? Kita nak Zuhur sama-sama ke? Ke nak saya habiskan dia sekarang? So kita sambung fasa yang seterusnya lepas ni, maybe tomorrow. For radio announcer, kalau dapat slot pagi on weekdays during peak hours, orang kerja pagi biasanya dikira power kan. That what people call morning show. Morning show it's a prime show. So dekat radio ada 2 slot prime show, pagi 6 sampai 10 dan juga slot 4-8. 4-8 pun saya pernah kerja juga. 4-8 Dulu petang siapa buat 4-8 tu, tengok balik kerja tu, masa tu memang tak ada orang lain boleh lawan lah. Linda on. Kak Linda ada, aku tak main Kak Linda, aku panggil Linda je. Linda on. Dia kerja 4 hingga 8 malam. So masa saya start Era dulu, saya training dengan Linda on ya. Linda on power gila ya. Sistem kita dulu dengan sistem sekarang totally different. Semua pakai DOS. Linda on dia punya power dari skill editing dia memang, aku cakap macam mana aku nak kerja Dia punya standard is really high. Kita nak kena belajar daripada Linda on masa tu. Tapi it's really good because he's a really good teacher. Masa tu dia ajar macam, kau buat macam ni je, macam ni. Nak tekan apa ni? Nak edit ni salah ni kan. Tapi sebab dengan dia yang buat kerja semua laju, dia boleh angkat telefon. Dan dia boleh edit at the same time. Okay. Kejap. Dia letak phone tepi, dia on. Era tak music terkini. Era. Dia terus angkat balik telefon dia. Dia memang power. Dia memang queen of radio masa ke Era. After while kita belajar juga. Dan Alhamdulillah tidaklah sampai ke tahap power Linda on, tapi bolehlah mengoperate konsol tu. Linda on garang tak? Linda on dia seorang yang cepat. Dia seorang yang sangat buat kerja mesti nak kena pantas, nak kena cepat. Dia sebab dia banyak kerja. Masa tu dia business, dia kerja kat radio, and then she so famous, macam-macam benda dia buat TV show dan sebagainya. So everything with her is really fast. And dia memang sangat seorang yang sangat determined. Kalau buat kerja dia memang all out. Yes. Call Linda on. Aku nak kena call Linda on lagi. Berapa jam kita punya live ni? Linda memang power. Sistem dulu DOS, aku tak tahu lah, mungkin DOS orang panggil. Sistem dulu everything is button, and after that kita tukar kepada sistem yang lain, sistem RCS. Itu semua pakai mouse, klik. Kau nak edit macam ni je. Edit macam kita edit dekat ni macam edit macam ni kita highlight, kita nak buang. Lebih senang. Dia tak ada kena precise pakai button. So lebih senang sebab dah computerize everything. So lebih mudah sistem dia compare dengan zaman DOS tu lah kan. Masa nak transition tu agak susah juga. Antara mengacara dan radio announcer, which one you prefer? I think I prefer mengacara TV sebab radio is every day. Every day, setiap hari kau kena datang pergi kerja. Kau kena kerja hari-hari. Kalau TV, kau punya show bukan hari-hari. Kau punya show seminggu sekali, that kind of thing. Or shooting seminggu, and after that dah tak ada apa-apa, and then shooting lagi. Because bila saya dah ada family sekarang, saya decide on nak lebih fokus kepada family, membawakan cerita fasa saya di Era tamat. Okay,
So lepas saya kerja dengan Era, memang ada pertukaran orang masuk, orang keluar. Lepas tu Reza masuk. Lepas tu kita ada penyampai baru. Kita ada Ray dan Hanif masuk masa tu. Lepas saya dah keluar Era. So ada Era generasi lain. So lepas saya berkahwin, kita belum cerita, kita kena ikut sequence lah So bila saya bekerja kat Era tahun 2004 sampai 2007, saya berkenalan dengan Brian. Masa tu Brian dia bekerja dekat radio sebelah. So ni Konti Era, ni studio Era, kat sini Konti Mix FM, sebelah je Mix FM. Lepas Mix FM and then pintu masuk lah Era. Lepas Era ada Hits, lepas Hits ada My. Dia sebelah-sebelah je studio kita orang. So saya nampak dia cakap, siapa lelaki ni? Rambut dia panjang masa tu. Okey lah, tak kenal lah station lain. Kita pun tak adalah usah-usah itu, station jauh je. Macam tu. Yang tu pasal tu kita kena telefon Kak Nila Kurnia, sebab Kak Nila yang banyak tahu pasal first macam mana kita orang berkenalan. She's the one yang aku banyak bercerita dengan masa aku mula-mula nak berkawan dengan Brian. So nampak dia lalu kat depan studio, ni siapa mak ni, tapi tak boleh tahan ni. So kita tak pernah bercakap sampai satu hari kita dijodohkan. Kita dijodohkan bersama. Dijodohkan bertemu di dalam lift. Okay, radio, Astro Radio ataupun AMP dulu adalah di tingkat 2. Okay, Astro ground floor, tingkat 1 tempat TV, tingkat 2 tingkat 2 tempat radio, tingkat 3 tempat bos-bos lah, HR semua kan. Chloe Era belum lagi. Chloe Era lepas ni, lepas dah kahwin bawa cerita. So kita ikut turutan. So bila kerja kat Era, okay, aku dah kerja banyak shift, and after that aku berkenalan dengan Brian. Kita duduk dekat dijodohkan bersama. Dalam lift. Okay, so dalam lift daripada ground nak naik ke tingkat 2 tu rasa macam lama betul perjalanan dalam lift tu. So dalam lift tu kita 2 orang. Masa tahun 2007 saya start pakai braces masa tu. So look at him, me being friendly macam tu. Kata, hey, you pun pakai braces juga, cakap dengan Brian. So Brian dia tidak akan buka mulut dia. Dia sejenis yang tak buka mulut. Dia akan senyum macam ni. Kalau kau tengok semua gambar-gambar aku post, semua senyuman dia tak akan nampak gigi macam gentle manis kan. So cakap, you pakai braces juga? Cakap, I baru pakai like 2 weeks ago. Macam tu dia kata, I baru pakai like a month ago. So dia tiru I lah. Tak ada. So apa benda lah budak ni. Kau ni bulan puasa ke apa? Dah tak payah kau menyibuk kan. Lepas saya cakap, I just wore my braces like a month ago. Okay, nice. And then pintu pun buka tu je sebenarnya. Yang rasa macam 2 tahun lift tu. Kejap dia tanya, you pakai braces juga? Pakai braces. Saya pakai bila? 2 minggu, I pakai sebulan. Dah habis, keluar separate ways. But from there, then kita ada reason untuk bercakap, you see. Nampak? Cantik perjalanan dia. Lepas tu cakap, you tukar I masih pakai braces. I suka tukar getah colour tu kan. Atas I pakai clear. Dekat atas tak nampak. Atas will always be clear. Kat bawah akan, kalau hari ni baju kau hijau, getah kau ni hijau. Ada warna pink, warna rainbow skirting kau. So it's a conversation starter. Then we started talking and then become really close. Dan satu hari dia ajak I pergi makan. I ajak dia makan ke dia, kita nak pergi makan sama. Nak makan kat ni, jom kita pergi makan. So kita pergi makan kat satu tempat. Kira macam first date lah macam tu. So I ordered chicken Gordon Bleu macam tu. Chicken kat dalam tu ada macam cheese macam tu kan. So cakap, nak try lah sikit kan. Dia pun ambil makan cheese. Tiba-tiba dia macam gatal-gatal tau. Dia macam cakap, babe, dia tanya, ada apa kat dalam ayam ni? Cakap, ada cheese. I allergic cheese. Dia kata, tangan dia dah merah. Dia dah garu-garu tau. Macam astagfirullahaladzim, apa aku buat ni? Ya Allah. Barulah kau nak menang hati dia, tiba-tiba kau buat bongok pula macam ni. Cakap, I tak boleh makan cheese, I allergic. Dia kata, I allergic. Padahal dia tipu aku, sebenarnya tak allergic pun. Aku macam, ya Allah, masa tu jantung kau duduk. Aku macam
not. Rupanya itu adalah lakonan semata-mata nak tengok aku sayang ke tak. Tak adalah maksud aku care ke tak. So and then after that we go for another day. Tapi siang lah kan, pergi lunch. Kita pergi makan dekat Las Carretas, which already our favourite spot to makan. Beef back ribs dia sedap gila. Pak Tam, you will understand itu beef back ribs dekat beef back ribs dekat Las Carretas. Memang best. So and then kita kawan selama 2 tahun. Masa tu pun susah juga, mencabar juga. Sebab masa tu masa kita mula-mula kenal, masa jumpa kat Alif tu, dia kerja dengan Mix FM. And after that dia ditukar kepada Hits FM. And after that dia tukar menjadi content manager untuk Era masa tu. So bila dia kerja untuk Era, aku kerja dekat Era. Masa tu orang tak tahu sangat kita keluar tau. So dia akan menjadi lebih hard on me sebab tak nak nanti orang berkata oh sebab Nana je ada kelonggaran ke apa, aku kena datang lebih awal, aku kena balik paling lambat, you know. Dia kata aku rasa macam pressure gila masa tu kerja dengan Brian sebab dia boss. So sebenarnya kita kenal before dia jadi my boss lagi. And masa tu aku rasa macam ya Allah, sengsaranya hidup aku. And aku pernah dead air bawah penguasaan dia. Dead air tu maksudnya radio senyap kan. So aku kena bambu teruk gila. Aku tahulah aku punya salah kan. Tapi sedih, kenapa you marah I macam tu. Tapi dia boss. Masa kita professional. Working is all about professional. He did a very good job. I admit my mistake and everything. Aku terima. So kita still orang kata jodoh tu kuat. Dan lepas tu I think Brian dipindahkan balik untuk menjaga Hits dan Mix. Dia jadi content manager untuk Hits dengan Mix untuk Radio Orang Putih. So dia tak jadi bos aku. Aku masa tu lega gila. Dan pada tahun 2009 we decided to get married. It's so easy, it's so simple. Dia tak ada propose, tak ada melutut bagi cincin, would you marry me? Tak ada surprise. It's that one day cakap okay, where are we going kan, because I like this relationship. Before aku memang ada relationship lain, tapi I like this relationship because kita trust each other, kita faham, both matang, kita tak gaduh pasal benda-benda kecil, and we really commit to the relationship. Yes. And then we decide, cik, come, let's get married soon. So kita pun bawa kita balik pergi Muar, jumpa abah and mak. And mesti sedih kena marah dengan BF walaupun dia bos. Sedih gila tu. Sedih gila. Tapi tak apalah, you know. Lepas tu dia cakap dengan abah, you know, kita suka ni. I ingat lagi balik bulan Januari masa tu, awal bulan Januari. And cakap dengan abang dengan mak kita nak kahwin. So kita decide on date masa tu Jun. So kita orang kahwin pada Jun 2009. So masa Jun 2009 kita pun kahwin lah, kawan-kawan kahwin. Dia pun dah tak jadi bos. Masa tu aku pun dah happy, dah senang sikit. Saya mendapat berita bahawasanya saya ditukarkan kepada stesen lain. Maksud saya kena tukar masuk XFM. Sebab masa tu bos saya cakap saya dah tak popular, dah saya tak sesuai dekat Era, mungkin sebab dah kahwin mungkin kan masa tu. So pada tahun 2011 bukan 2010 bukan nak masuk di ujung 2009 lah, lepas saya balik. Kita kahwin 2009 Jun, hujung 2009 ataupun awal 2010 saya ditukarkan masuk ke Radio XFM. Okay, tu pasalnya. Ada orang tanya before dia kenal Nana ke? Okay, the best part about Brian is dia tak tahu pun aku Nana daripada AF. Dia tak tengok, sis. Okay, laki aku tak tengok Akademi Fantasia. So dia tak tahu pun. So aku lebih suka sebab dia kawan aku ikhlas because of aku. Dia tak, you know, adalah ramai orang nak kenal kau because kau Nana masa tu kan. Tapi to be honest, aku selesa sebab dia kenal aku and suka aku as for who I am. Dan lupa nak cerita, dan wayang pertama yang kita tengok bersama, romantik gila. Dating tengok wayang pertama yang kita tengok adalah
Tekelah. Wayang apa? Tengah tunggu ni. Simpson. I dah dengar story ni. Okay. So the first movie that we watched together is Simpson. Cerita kartun Simpson. And we enjoyed it so much. Aku rasa okay, this is the one. Because tak ramai orang boleh appreciate. Orang yang aku kenal semua tak appreciate. Aku suka Ren and Stimpy, dia tahu. You know, The Pinky and the Brain, dia tahu. So aku suka tengok kata-katanya macam tu kan. So saya cakap, wow, best. Yeah, this guy is cool and he likes music. Dia punya sense of fashion, dia yang paling penting dia hormat orang tua aku. Paling penting dia sayang mak dia gila-gila. Very family oriented. Dia sangat lembut bila bercakap dan dia gila juga at the same time. Kau ingat aku gila, dia gila lagi tak sebenarnya. Tapi dia pendiam. So kita dijodohkan. I think we complement each other, I think. So kita kahwin. Because dengan dia aku rasa senang. Aku rasa macam tenang. Aku rasa happy. Sebab tu kita kahwin. Okay. And kita tak payah nak cakap benda yang menyakitkan hati. Okay, again kalau kau baca buku I start learning about him, about other guys and everything. Because dah matang dalam relationship kan, kita tak gaduh pasal benda-benda kecil. Tak ada masa sis. So I suka. I tak suka lelaki yang benda kecil nak gaduh, jealous, kau gimana, kau pakai baju apa. Tak boleh, tak suka kan. So dia lebih matured, dia lebih trust. Dia seorang independent, aku pun seorang independent. So it's easy, komunikasi easy, memahami, percaya dan sebagainya. So membuatkan kita orang lebih senang with each other. Then I think we decided to get married because we want to grow old together. We want to be together dengan pasangan yang sesuai macam ni. Sebab aku tak nak berkahwin, dan kahwin ni bukan untuk sekejap. Kahwin ni untuk jangka masa yang panjang. Of course ada ups and down, ada gaduh dan sebagainya, but that is how we learn. Kan. Dan yang aku suka sangat sebab kita tak payah berusaha untuk please, because they accept, macam Brian accept aku for who I am and I accept him for who he is. Macam ada kekurangan kau aku terima, ada kekurangan aku kau boleh terima. So tak ada masa macam tak sukalah, kenapa you tak masak, tak ada nak gaduh pasal benda-benda petty, kenapa you tak angkat phone I, tak ada. So sebab tu aku rasa macam kita dah bersedia untuk kahwin, because aku tak nak perkahwinan kita akan hantui dengan pergaduhan benda-benda kecil. So I think kita dah matang masa tu, dan that's why we kahwin pada Jun tahun 2009. Kita buat dekat Muar. Saya buat kat rumah je, kahwin kampung macam tu, and so easy because belah Brian kita just buat dinner. Tu pun makan sendiri-sendiri je. Ada satu majlis sahaja, which is dekat Muar. And Alhamdulillah ramai kawan-kawan datang, walaupun daripada KL. Diorang datang, Pak Nil datang sampai salah rumah lah. Sampai salah rumah lah pengantin nak pula hari tu, 6 bulan 6 2009 tu. Banyak pula perkahwinan yang berlangsung kat taman persiaran bahagia tu. Jadi Pak Nil bagi kenduri orang lain. Orang tu cakap, masuk Pak Nil. Orang tu pun dapat tetamu Pak Nil pula kan. Suruh masuk makan. Bila masuk, kenapa tak ada nampak Nana? Lain, rumah kat belakang Pak Nil. Yang kelakarnya. Masa tu Sepah datang, Jeb, Syuib, Mamat masa tu datang, kawan-kawan Astro semua datang, Pak Tam, Kak Nila, Farah Fauzana, of course aku punya pengapit masa tu. Ramailah datang, bos datang, semua datang. So aku rasa macam ya Allah, bagusnya kawan-kawan kita. Walaupun bila kita orang decide nak buat dekat Muar tu, rasa macam takut gila tak ada siapa nak datang. Tapi ramai gila yang datang, Alhamdulillah. Sampai makanan pun tak cukup kan. Yelah, orang ada crash to the wedding juga, which is fine, which is okay, because it's a small majlis. Dan masa tu pun kita kahwin kat Johor kan, ada main baling-baling duit shilling kan, coklat, you know, ada tol, kena bayar tol. Dengan Brian pun dia cakap, babe, kau nak kahwin kat Muar ni, kau kena sedia banyak ampau tau. Lepas tu pengapit untuk Brian masa tu Uno Pop Shavit.
Masa tu Unur Pop Syafiq kerja dekat Hits jugalah. Dia music exec, not mistaken. So jadi pengapit, sediakan ampau, you know. Sebab nak masuk ni ada tol, banyak gila tol sampai kena duduk atas pelamir, you know. And untuk family dia yang datang, ada datang daripada Taiwan, ada datang daripada Singapore. Because Bryan bukan Melayu kan, mak dia Cina, belah father dia Indian. So untuk dia orang experience perkahwinan Melayu tu, it's so fun because berbilang kaum masa tu dekat majlis, ramai turun untuk datang kat Muar for that majlis. I will never forget. It's so nice. Alhamdulillah, syukur. Ni tahun yang ke-11 dikurniakan dengan 2 cahaya. Yay, happy. So kat Story Shop kita kahwin, and then sambung balik cerita aku. Dan pada tahun 2010 saya ditukarkan ke stesen radio yang lain, sebab masa tu mungkin saya dah tidak relevan dekat era atas dasar kepopularitian. Mungkin you know, sebab kita ada survey, mungkin survey I tak berapa bagus, mungkin orang tak suka Nana Mazan on era dan sebagainya. So saya ditukarkan ke XFM. Sangat sedih, saya down untuk beberapa hari. No, tulak lah. Saya sedih untuk beberapa hari tu, macam dapat that news. Saya ingat waktu hari terakhir saya on air dekat era 1 hingga 4 petang, I think. The last talk set hanya 16 saat. Lagu last saya lagu Kelly Clarkson, bukan lagu Because of You. Lagu dia apa? Masa tu sebab gila, lepas habis je I sebut era, I tutup mic, nangis zoom. And semua Adi, Fashla datang semua macam, you know, okay. Kita akan sama juga, XFM tu sama radio, cuma dah aku kena tinggalkan era masa tu. Because you know, like I said last time, aku ada dapat offer, aku tak nak, you know, because kalau kerat ni keluar darah ni hijau sebab kau sayang era. Tapi aku accept masa tu, rezeki aku dengan era dah habis kat situ. So dari 2004 sampai 2010 kerja dekat era. Lepas tu tak ada suara. Sedih. So fasa hidup aku yang aku rasa one of it yang sedih. Ada juga fasa banyak juga aku loncat. Sebenarnya masa aku kerja dekat era dulu, aku flashback sikit aku ada satu fasa depresi. Aku pergi jumpa doktor masa tu, aku tak ingat tahun bila. I think even before I met Bryan, I think. Sebab masa tu era baru naik, and then kita pula penyampai baru. Aku kena banyak gila masa tu gosip. I remember I did a police report on this one reporter. Okay, itu cerita lain kan. Because aku kena kecaman teruk juga on paper masa tu. So I was depressed. Ni before aku kenal Bryan. So aku ada satu moment depression. Aku sebab lepas AF, after one another kan, lepas AF, dengan kau tak sempat lagi nak relapse, tak sempat lagi nak, you know, nak faham kehidupan. Sebab everything happen so fast for me. So bila masuk era pun kau kena hentam, orang tak suka kau, suara kau macam itik, you know, macam gila depressed. Aku rasa macam orang tak suka aku kot masa tu. Aku ada dapat satu depression. Aku rasa geram gila. Aku rasa macam nak pukul orang, rasa macam nak pukul diri sendiri. Depressed. Aku tak faham. Masa tu tak ada banyak netizen, tapi on paper pun memang agak kejam juga masa tu. And after that I want to see doctor, and doctor bagi medication for depression masa tu. But still kerja, because benda tu you still can control. But kau rasa sedih, kau rasa down, kau rasa sayu. So if you guys have this type of problem, tak kisahlah kau kerja apa, depression yang kau ada ni, tolong share with someone. As for me, I always share with my dad. Masa tu aku cerita dengan Abah, aku cakap, Nana, you relax, always take things positively. As much as I want to be positive, aku juga manusia. Aku ada masa aku tak boleh, aku tak kuat, ada masa itu. Tapi kau ambil dia sebagai benda ni lah nak menguatkan aku, benda ni lah yang akan buat kau belajar, benda ni lah yang menjadikan mana kau sekarang. So and after a while aku dah tak ambil medication dah. So I'm okay, I'm back on track. So benda ni semua orang tak pernah nampak, because orang nampak apa yang ada depan je. Nampak Nana seorang yang
ceria, happy go lucky. Tapi I went through a lot juga. So fasa tu dah habis. When I just want to share with you guys, because I'm being sincere, I'm being honest with you bila aku bercerita kan. Selepas fasa tu dah habis, and then aku kenal Brian and then kahwin, and lives become better. Aku rasa sebab aku percaya rezeki tu luas, Tuhan ada perjalanan ni yang dah dirancangkan dengan baik, dan kita redha, kita betulkan niat kita untuk kerja, InsyaAllah ada lagi. So bila aku masuk XFM, aku sedih, yes. Bukan sebab aku tak suka XFM, tapi aku sedih untuk tinggalkan Era. So bila aku kat XFM, aku jatuh cinta sekali lagi with the team yang ada dekat XFM, because lebih santai, lebih relax. Kau punya burden tu tidak, kalau macam Era kan dia station nombor 1. Bila station nombor 1 tu dia punya quality control dia, kau kena buat show prep, kau ni. XFM pun kena, tapi dia tidak terlalu stress kerja kat sana. Dan masa saya kerja kat XFM, saya mengandung Altia masa tu, sampailah saya deliver Altia tahun 2010 Oktober. Saya ingat saya boleh kerja sebab saya orang yang suka kerja. Saya memang sangat committed dengan kerja. So I thought I boleh tinggalkan Altia bila saya bekerja. So lepas saya kerja tak boleh, asyik-asyik nak teringat Altia je, teringat. So I cakap dengan Brian, I discuss dengan dia, cakap, babe, I think I nak berhenti kerja sebab I nak jaga our kid. It's very hard decision sebab kau ada gaji bulan. Sebab kau kerja radio kan, kerja full time kan, kau ada gaji bulan. Lepas kalau kau berhenti kerja, kau takkan ada gaji dah. Macam mana? So kita discuss. Kita bukannya orang senang sangat. Aku, to be honest, aku tak ada saving sampai aku start kahwin dengan Brian. Aku kerja dulu, aku buat show apa semua, tak pernah simpan duit sebab aku bodoh. So tolonglah guys, save, okay? So bila dah discuss dengan Brian very supportive. Dia cakap, okay, ini untuk kebaikan keluarga kita, ini untuk kebaikan anak kita. I need you to pay my car, cakap dengan Brian kan. You have to pay my car because aku tak ada fixed income dah masa tu nak bayar kereta. So Brian pun jual kereta dia, kita beli kereta kecil sikit. Kita try hidup dalam keadaan yang lebih kecil, you know. And then the decision was not easy, but the best decision ever. So bila Altia umur 5 bulan, tahun 2011, bulan 5, saya berhenti kerja. Ingat sebelum mak, saya berhenti kerja. Dan start pada itu, fasa kedua dalam hidup saya, iaitu fasa motherhood. So kita akan bercerita di hari yang lain. Okay, so fasa saya dengan Era, fasa saya bekerja radio, memang very challenging, but at the same time I'm really blessed. Saya dapat jumpa ramai sangat orang, saya jumpa dengan ramai selebriti. Aku pun starstruck tengok Datuk Siti, kau jumpa Anwar Zain, kau interview, semua kau interview. Kau radio masa tu, radio Era. Saya buat carta Era, masa tu saya kenal dengan Pak Nil. Bukan kenal dengan Pak Nil lah, maksudnya saya bekerja dengan Pak Nil on radio. Pak Nil buat pagi dan buat carta Era together with him. So ramai gila artis yang saya dah interview. Saya bersyukur sangat dengan perjalanan saya dekat Era dan XFM. I love it. I will cherish it sampai saya mati, insyaAllah. Kan? So itulah sedikit cerita saya. Saya dah tahu anak aku 2 dah ni. Panjang pula kita bercerita. Semoga perkongsian saya ni bolehlah menceriakan hari-hari PKP anda. Dan seperti yang saya janjikan, saya nak kongsi. Saya kata saya nak bercerita kan. Itu pasal kehidupan saya. Thank you so much. Kak SFM back please. Bukan keputusan saya. Selamat membuka puasa. Saya masih fikir lagi saya nak masak apa. Ada ikan, ada daging. Maybe we'll do something simple today. Dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.